والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد أفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل أفضل الصلاة أكملها وأدومها وأشملها على سيدنا محمد أفضل المخلوق الذي خصصته بالسيادة العامة، صلاة لا يعدها ولا يصفها قلم ولا جان، لا يصفها قلم ولا إنسان، ولا يعرفها ولا يصفها إنس ولا جان، وعلى آله الأصحاب وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menganugerahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga banyaknya. Saban hari kita mendapat rahmat dari Allah daripada kita lahir ke dunia sehinggalah hari ini, yang manakala kita nak hitung nescaya kita tak mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu nak menghitung, nak membilang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu, nescaya kamu tak akan mampu. Dan juga alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita pada hari ini nikmat yang besar, iaitu Allah pilih kita daripada jutaan manusia yang banyak daripada umat Nabi Adam alaihissalam. Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam jutaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih kita sebagai orang yang beriman dan Islam mengikut syariat Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan orang yang beriman dan orang Islam itu juga Allah pilih kita di antara muhibbin yang mencintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cinta kepada Rasulullah ni adalah satu ukuran tahap keimanan seseorang. Kalaulah besar cintanya kepada Rasul, maka tinggilah imannya. Lagi tinggi cintanya kepada Nabi, lagi tinggi imannya. Dan juga cintakan kepada Rasulullah ni adalah satu tanda bahawa Allah meridai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah sunnahku, amalkan segala ajaranku, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintai kamu. Jadi ukuran ataupun kita kata tanda bahawa Allah cintakan kita itu adalah berdasarkan cinta kita kepada Rasulullah. Dan redha Allah itu terletak pada cinta kita kepada Rasulullah. Dan cinta kita pada Rasulullah itu menentukan darjat dan pangkat kita di dalam syurga nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Yang mana hari ini adalah bukti bahawa kita ni di kalangan orang yang mencintakan Rasulullah. Kerana hari ini kita menghadiri majlis yang mulia, iaitu majlis Maulidur Rasul, yang mana sebahagian ulama menyebut man qasada mawdi'an, barang siapa yang pergi ke satu tempat yuqra' fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan padanya maulid Nabi, sesungguhnya kata ulama tersebut, sesungguhnya qasada bihi faqad kana qasada ila raudatan min riyadil jannah, sesungguhnya dia telah pergi kepada satu taman daripada taman-taman syurga. Lianna, kerana kata ulama, ma qasada bidzalikal mawdi', tidak dia pergi kepada satu tempat itu illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kerana dia cintakan kepada Rasulullah. Dan kata ulama bahawa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cintakan aku, maka sesungguhnya dia akan bersama dengan aku di syurga kelak, insya-Allah. Dan kenapa kita menyambut Maulid Nabi? Kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itu adalah bukti keimanan kita kepada Rasulullah.
dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepadaku, maka dia mestilah mengasihiku lebih daripada dia mengasihi kepada kedua ibu bapaknya dan juga anaknya dan juga sekalian orang-orang Islam. Jadi kita kena letakkan cintakan kepada Rasulullah ni lebih daripada kita sayang kepada mak ayah kita, lebih daripada kita sayang kepada anak kita, lebih daripada sayang kita kepada segala-galanya. Kenapa? Kerana Nabi ini sayang dia kepada umat lebih daripada kita sayang kepada Nabi. Nabi ini pernah menyebut di dalam satu riwayat, Nabi kata setiap Nabi akan diberi satu peluang untuk berdoa kepada umatnya, yang mana doa itu Allah kabulkan. Maka berlumba-lumba para Nabi ini dia doa untuk semua umatnya. Tapi aku tidak mendoakan kepada umat aku di dunia, bahkan aku menyimpan doa tersebut di hari akhirat sebagai syafaat kepada umatku. Dan di sebahagian riwayat menyebut juga di dalam qasidah, di dalam maulid tadi juga kita ada bacakan bahawa Nabi SAW bila mana di akhirat kelak, Tuhan akan katakan kepada Nabi, Ya Muhammad, sal tu'ta. Wahai Muhammad, mintalah apapun, nescaya engkau akan diberikan. Minta apa saja, engkau akan diberikan. Maka Nabi kita berkata, Ay Rabbi ummati. Wahai Tuhanku, apa yang aku nak minta adalah apa? Untuk umat aku. Jadi Rasulullah ni dia tak ada benda lain, melainkan dia sentiasa kasih kepada umat dia, rindu kepada umat dia. Kasih sayang Rasulullah ni lebih daripada kita sayang kepada Rasulullah. Sayang kita kepada Rasulullah hari ni tak tara mana. Kan, kita selalu sambut hari jadi anak kita, kita selalu sambut perayaan sultan kita, kita selalu sambut apa saja hari-hari yang penting di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita terlupa dengan baginda SAW. Sepatutnya kalau kita cintakan Rasulullah, kita kena lebih ingat kepada Rasulullah melebihi daripada sesiapa pun. Kenapa kita nak sambut maulid Nabi ni juga? Kata ulama, kerana Nabi sendiri menyambut maulid, Nabi sendiri menyambut hari kelahiran dia. Kerana Nabi sendiri SAW, dia setiap hari Isnin dia akan puasa. Hari Isnin dia akan puasa. Sampai sahabat akan tanya, Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Isnin ni? Maka Rasulullah kata, Zaka yaumu wulidtu fih, demikian adalah hari aku dilahirkan. Jadi Rasulullah menyambut maulid Nabi ini dengan berpuasa. Dia menyambut hari kelahiran dia dengan berpuasa. Maka kita boleh nak sambut Maulidur Rasul ni dengan apa-apa cara sekalipun, kecuali dengan perkara yang dilarang oleh syarak lah. Sama ada kita nak baca Al-Quran, kita nak berpuasa, kita buat jamu-jamuan, kita bacakan sirah-sirah Nabi, apa saja yang kita nak buat tidak ada masalah. Dan hari ini dalam majlis maulid Nabi selalunya terhimpun banyak perkara yang baik. Salah satunya kita menghubungkan silaturahim, salah satunya kita bersedekah, jamu makanan, salah satunya kita bacakan sirah Nabi, salah satunya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada satu cerita bahawa Allah jadikan seorang malaikat yang mampu menghitung segala titisan hujan. Daripada zaman Nabi Adam sampailah hari ini, sampailah hari kiamat, ada satu malaikat yang dia mampu hitung segala titisan hujan. Dia tahu banyak mana hari ini hujan turun di Manjung, dia tahu banyak mana hari ini hujan yang turun di Perak dan di semua tempat dia tahu. Seluruh titisan yang hujan yang pernah turun di dunia ni dia tahu. Kecuali dia kata ketika mana umat Nabi Muhammad berkumpul di dalam satu majlis berselawat kepada Rasulullah, maka Allah turunkan banyak rahmat kepada umat yang berkumpul tadi, sehingga aku tak boleh nak bilang banyak mana rahmat yang Allah turunkan. Masya-Allah. Itu berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata ketika mana kita menyambut maulid Nabi ni, kita bacakan maulid Nabi dan di situ ada hidangan makanan,
maka barang siapa yang makan makanan tersebut bergetar di dalam badan kita sehingga meminta ampun kepada Allah, sehinggalah Allah ampunkan dosa orang yang makan makanan tersebut. Bahkan diriwayatkan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut, ketika mana kita bacakan qasidah ataupun kita bacakan maulid Nabi, ketika itu ada minuman-minuman, lalu kita minum air tersebut, Allah turunkan rahmat kepada orang yang minum air tersebut, 1000 rahmat, dan Allah keluarkan daripadanya 1000 jenis hasad dan juga penyakit di dalam badannya. Dan disebut juga sambungan daripada tu, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut, dia kata kalaulah kita bacakan maulid Nabi ni, dan ketika itu kita ada duit yang kita bawa sekali di dalam majlis, kita letak duit itu ada sekali di dalam majlis kita dan kita bacakan maulid Nabi padanya, maka duit tu kita simpan di dompet kita ke, di tempat duit yang lain, maka Allah berkatkan dompet tadi, Allah berkatkan duit tadi, takkan berkurangan sepanjang tahun. InsyaAllah akan ada, walaupun RM1 mana tak putih rezeki lah, insyaAllah. Dan majlis maulid Nabi ni majlis berkat, majlis berkat. Kalau ada hajat apa, doa lah. Kalau kita ada hajat-hajat, doa di majlis ni. Sebab kata ulama, salah satu tempat untuk kita berdoa adalah menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis zikir, dan juga termasuk daripadanya majlis maulid Nabi. Kerana kata Imam As-Suyuti rahimahullah, di dalam majlis maulid ni dihadiri oleh ribuan para malaikat yang kita tak nampak. Malaikat turun duduk bersama dengan kita, rahmat turun kepada kita, cuma kita tak nampak. Bahkan Imam As-Suyuti menyebut juga orang yang selalu buat majlis maulid Nabi ni, maka Allah permudahkan soal jawab dia, mungkar nakir nanti Allah permudahkan. Allah permudahkan soalan hisab dia nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang Allah mudahkan segala-galanya. Amin, amin ya Allah. Nabi juga ketika mana di akhirat nanti, Nabi akan sentiasa meminta. Disebut di dalam riwayat, Nabi ni banyak meminta, lepas minta lagi, lepas minta lagi, sehingga Allah berikan kepada Nabi kita ni keistimewaan umat dia, 70,000 orang yang masuk syurga bighairi hisab, tak ada kira-kira dah. 70,000 orang tu Nabi kata tak cukup, minta lagi, sehingga Allah bagi lagi setiap satu daripada 70,000 tu 70,000 pula. Maknanya 70,000 kali 70,000, banyak itulah umat-umat Rasulullah yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa hitungan. Hisab ni satu tempoh yang sangat panjang. Sampai sebahagian ulama kata, kita bila bangkit di padang mahsyar, ada sebahagian riwayat menyebut kita duduk di padang mahsyar tu 50,000 tahun. Di dalam kitab Sirajut Talibin, karangan karangan ulama Indonesia, Al-Janfasi, dia buat syarah bagi Hajjul Abidin. Dia kata di akhirat nanti kita akan tempuh 50 stesen. Bahasa mudah dia lagu tu lah, 50 sempadan, 50 tempat saringan, dan setiap satu tempat itu 1000 tahun. Maka jumlahnya 50,000 tahun kita duduk di padang mahsyar tu. Tahu nak masuk syurga, tahu nak lepas neraka. Mana satu Nabi 50,000 tahun duduk situ. Kita dunia ni pun 50 tahun saja, 60 tahun je. Itu pun dah bahasa macam-macam dah. Tapi di akhirat kelak lagi berat. Oleh kerana itu, sangat-sangatlah kita ni berhajat kepada syafaat Nabi SAW. Nabi nak bagi syafaat dekat siapa? Dekat umat dia yang dia kasih. Nabi sayang semua umat dia, tapi yang paling dia sayang, dia akan bagi dulu lah. Nabi ni dia akan keluarkan semua umat-umat dia daripada neraka. Yang mana beriman kepada dia, walaupun ada iman sebesar zarah, dia akan keluarkan, lambat ataupun cepat. Bahkan dalam Al-Quran kata apa? Dalam maulid tadi pun kita baca dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika, wahai Muhammad, saufa yu'tika, akan diberikan kepada engkau, rabbuk, oleh Tuhan engkau, fatarda, sehinggalah engkau berpuas hati. Selagi mana engkau tak puas hati, selagi itulah Allah akan sentiasa memberi apa saja permintaan engkau, wahai Muhammad. Maka bagaimana Rasulullah nak puas hati? Rasulullah ni hanya berpuas hati lepas semua umat dia dikeluarkan masuk ke dalam syurga. Cuma ada yang masuk dulu,
ada yang tak ada masuk, ada yang masuk syurga tu. Ada syafaat Rasulullah ni sampai malaikat ni dah heret dah nak masuk dalam neraka, tapi Rasulullah tarik balik masuk ke dalam syurga, tak ada masuk neraka. Itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah akan tunggu di sirat, Rasulullah akan tunggu di mizan, Rasulullah akan tunggu di pintu neraka. Rasulullah akan tunggu di tempat-tempat mana umat dia berhajat. Di mizan, di timbangan, kalau dia tengok mana-mana amalan umat dia yang tak cukup, dia tambah beratkan amalan umat dia. Di pintu neraka, kalau dia tengok mana-mana umat dia yang nak terlepas masuk, dia akan tarik umat dia. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia kepada Rasulullah. Jadi kat mana kasih sayang kita kepada Rasulullah? Kita kena rasa, datangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kena rasakan ada getaran di dalam hati kita bila kita sebut nama Rasulullah. Sahabat Nabi SAW, apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah, mereka cinta, mereka sayang. Bahkan ada sebahagian utusan yang diutus bertemu dengan Rasulullah, dia menceritakan tentang sifat-sifat sahabat ni. Cinta sungguh sahabat ni kepada Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata, aku pernah diutuskan kepada Raja Rom, aku pernah diutuskan kepada Raja Parsi, aku pernah diutuskan kepada Habasyah, ataupun hari ini disebut Ethiopia. Aku pergi belakang, dia kata, raja-raja, tapi aku tak pernah jumpa mana-mana umat yang menjunjung ataupun yang kasihkan kepada rajanya seperti mana para sahabat mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau Rasulullah ni ludah Rasulullah tak pernah sampai ke muka bumi, disambut dulu oleh sahabat, lalu di rumah disapu ke badan. Ludah Rasulullah. Kalaulah Rasulullah ni berwuduk, sahabat ni dia kata hampir-hampir berbunuhan. Sebab apa? Berebut nak ambil wuduk Rasulullah. Kalau Rasulullah perintah apa-apa, sahabat ni berebut-rebut nak melaksanakan apa yang Rasulullah perintah. Kalau Rasulullah bercakap dengan sahabat ni tak angkat kepala, tak tengok, malu alah dengan Rasulullah. Dan sahabat kalau bercakap dengan Rasulullah tak pernah angkat suara dengan Rasulullah. Itu sahabat begitu menghormati Rasulullah. Darah Rasulullah mereka minum, kencing Rasulullah mereka minum, peluh Rasulullah mereka ambil simpan. Bahkan ada sebahagian sahabat ni rambut dia panjang sampai kepada lantai. Nama dia Abu Mahzurah. Ada orang berjumpa setelah tu, jumpa dengan dia, dia tanya, wahai Abu Mahzurah, awak rambut panjang pasal tak kerat? Kedai rambut tak buka ke apa? Dia kata, dulu waktu aku muda dulu, kecil dulu, aku berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, aku minta Rasulullah ajarkan kepada aku bagaimana cara untuk azan. Lalu Rasulullah mengusapkan kepala aku. Lalu Rasulullah pun ajak dia azan. Oleh kerana Rasulullah pegang kepala dia, dia kata, aku takkan kerat rambut ni sampai aku mati. Cinta mereka kepada Rasulullah. Ummu Sulaim, siapa dia? Mak kepada Sayyidina Anas. Rasulullah selalu datang rumah dia. Rasulullah pernah minum di satu kirbah, satu uncang air, tempat simpan air. Lepas Rasulullah minum, dia ambil, dia potong tempat uncang air tadi, disimpan. Sebab apa? Pada mulut kirbah itu ada kesan mulut Rasulullah, dia simpan sebagai ambil berkat. Rambut Rasulullah pakat simpan. Rasulullah bila mana lepas haji, Rasulullah cukur kepala, Rasulullah bagi kepada sahabat. Kenapa Rasulullah bagi? Sebab Rasulullah tahu ada berkat pada juzuk badan dia. Dia bagi pada sahabat-sahabat semua. Sahabat semua pakat ambil simpan. Khalid Al-Walid simpan di dalam kopiah dia. Sehingga dia kata, aku tak pernah menyertai mana-mana perang pun dengan aku memakai kopiah ni, melainkan Allah kurniakan kepada aku kemenangan. Khalid Al-Walid dalam rekod sejarah dia, dia tak pernah kalah dalam perang. Dia masuk perang mana pun dia tak pernah kalah. Walaupun lawan dia tu gergasi dunia. Dia pernah berperang dengan Rom. Bangsa Rom yang mana waktu tu Islam hanya ada berapa saja. Rom ni dari hujung sana sampai hujung sana nampak penuh macam lautan tentera Rom, tapi dia tak kalah. Habis kuat seri. Tentera Rom berundur, letih nak lawan dengan Khalid Al-Walid ni. Sebab apa? Bukan kerana kita kata, kerana strategi dia. Berkat rambut Rasulullah yang dia bawa di dalam kopiah dia. Ummu Salamah, isteri Rasulullah, simpan rambut Nabi. Waktu mana-mana ada orang sakit, mai nak minta berubat, Ummu Salamah bubuh rambut Nabi di dalam bekas, tuang air, bagi minum, lega.
Sayyidatina Asma kok kepada Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, isteri bagi Zubair bin Awam. Dia menyimpan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas mana Rasulullah meninggal, jubah itu duduk ke Aisyah, lepas tu berpindah kepada Sayyidatina Asma. Dia simpan jubah Rasulullah dan ambil berkat dengan jubah Rasulullah. Kalau ada orang sakit, dia ambil ayak jubah Rasulullah tu bagi minum, sembuh, barakah. Ataupun seorang, kita kata hamba lah, hamba bagi isteri Rasulullah ni pernah masuk di dalam rumah Rasulullah. Dia tengok di bawah katil ada satu cawan, yang satu mangkuk yang berisi air kencing Rasulullah. Dia minum. Lepas dia minum, Rasulullah kata, semoga engkau diberikan keafiatan. Bermula lepas itu dia tak pernah lagi sakit sampai dia mati, berkat ayat kencing Rasulullah. Rasulullah ni manusia, tapi laisa kal bashari. Dia bukan manusia biasa. Dia memang manusia. Dia tak pernah sampai kepada peringkat Tuhan seperti mana puak Kristian dakwa Nabi Isa ni Tuhan. Mereka melampau-lampau puji dan mereka sampai dia berkata Nabi Isa Tuhan. Tapi kita tak pernah anggap, mana-mana sahabat pun tak pernah anggap Nabi itu sebagai Tuhan. Tetapi Nabi itu adalah pesuruh Tuhan, manusia pilihan Allah, manusia yang istimewa. Lebihan-lebihan Rasulullah tak dianggap najis. Darah Rasulullah tak dianggap najis. Kencing Rasulullah tak dianggap najis. Bahkan Abdullah bin Zubair pernah minum darah Rasulullah dan mulut dia berbau harum sepanjang hayat. Tak pernah bau busuk. Tak payah gosok gigi pun tak apa, sebab dah wangi dah. Kenapa? Berkat darah Rasulullah. Dan Rasulullah pernah menyebut bagi sebahagian sahabat yang minum darah Rasulullah, Rasulullah kata, siapa dia yang bercampur darahnya dengan darah aku, api neraka tak boleh sentuh dia. Api neraka tak akan sentuh darah daging Rasulullah. Maka siapa-siapa yang ada juzuk badan dia, juzuk badan Rasulullah di dalam badan dia, api neraka tak boleh sentuh dia. Sebab itulah sahabat ni, sahabiah dan sebahagian sahabat ada darah Rasulullah dia pak minum, ada ayat kencing Rasulullah dia pak minum. Sebab tak macam ayat kencing kita, busuk tak, kita busuk. Rasulullah tak macam tu, sahabat minum. Kita hari ni nak minum apa bekas Rasulullah punya? Ayat Zam-Zam. Ayat Zam-Zam tu telaga yang Rasulullah pernah ludah. Di sekitar Madinah dan Mekah ada banyak telaga yang Rasulullah ludah. Sebahagiannya adalah telaga Zam-Zam. Jadi kalau siapa nak berasa ayat liuk Nabi, minum ayat Zam-Zam. Ada bercampurnya ayat tadi dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni mukjizat. Dia ada banyak mukjizat. Bahkan ada ulama kira 3,000 mukjizat. Nabi ni nabi yang paling banyak mukjizat. Mukjizat dia semuanya luar biasa. Ada telaga yang tak pernah ayak naik, Rasulullah ludah, maka ayak naik. Ada telaga yang tak ayak, dia tak boleh diminum, dia ludah, lalu ayak tu jadi jernih, sedap untuk diminum. Di sebelah Yaman ada juga seorang nabi, nabi palsu, namanya Musailamatul Kadzdzab. Musailamah sang pendusta. Dia bila dengar Rasulullah cerita Rasulullah ludah dalam telaga, dia kata aku pun boleh buat. Dia pun pergi kat telaga, mana telaga-telaga tak apa ayak banyak tu, dia pun pergi ludah kering. Itu Musailamah Al-Kadzdzab. Dia pendusta. Dia seorang tukang sihir mengaku jadi nabi. Rasulullah SAW pernah ludah kepada mata Sayyidina Ali dalam perang Khaybar. Sayyidina Ali ni sakit mata. Rasulullah nak bagi mandat kepada Sayyidina Ali untuk memecahkan tembok perang Khaybar. Tapi Sayyidina Ali tak ada waktu tu. Rasulullah cari Sayyidina Ali, panggil Ali. Maka Rasulullah mereka pun panggil. Rupanya Sayyidina Ali sakit mata. Rasulullah ludah di mata Sayyidina Ali. Terus terang mata Sayyidina Ali, tak pernah sakit, lebih terang daripada mata sebelah lagi. Lalu Sayyidina Ali pecahkan pintu Khaybar seorang diri. Pintu gerbang yang besar tu dia cabut seorang diri dia, dan dia perang guna pintu Khaybar. Itu kegagahan Sayyidina Ali berkat Rasulullah. Qatadah bin Nu'man pernah mata dia terkelak sebab perang. Dalam perang mata dia tercongkir. Bukan main guli dah, dia pergi perang. Pergi perang ni sampai terkelak biji mata, tergantung kot pipi ni. Sahabat kata, "Mai kami nak potong." Qatadah kata, "Tak, aku nak jumpa Rasulullah dulu." Jumpa Rasulullah ambil, bubuh balik mata tu masuk dalam. Qatadah kata, mata hak belah ni lebih terang daripada mata hak tak pernah keluar tadi. Dan mata tu tak pernah sakit.
Musailamah pernah dengar cerita tu. Dia kata aku pun boleh buat. Mas, tapi dia pernah rabun-rabun mas. Dia ludah mata kawan tu buta apa. Ada kata rabun pakai spek lah buta. Itu Musailamah Al-Kadzab. Pernah ada riwayat cerita ada orang bubuh pala dia jumpa Rasulullah. Dia botak pala rambut tak ada, memang jenis tak tumbuh. Jumpa Rasulullah. Rasulullah ludahkan di pala dia. Lalu rambut tumbuh subur, tak payahlah pakai shampoo apa kan. Tak payah pakai Pantene ke apa, tak payah pakai, tumbuh kan. Musailamah dengar, dia kata aku pun boleh. Dia pun tengok cari mana hak jenis kepala lagu Upin Ipin tu kan, ada rambut surat dua tu. Dia pun panggil mas ni nak ludah. Dia ludah. Hak kawan dia kalau ada surat dua tu terus tak ada rambut dah. Disebut dalam riwayat keturunan dia pun botak dia. Kena penyakit tu. Keturunan orang yang kena ludah dengan Musailamah Kadzab tu, dia pun botak, anak dia pun botak, cucu dia pun botak. Tu Allah bagi istidraj kepada, bukan mukjizat, bukan karamah tak. Walaupun dia boleh buat mencairkan adat, tapi Allah nak menghinakan dia. Istidraj dia. Begitulah kita kata sahabat-sahabat radhiyallahu an, depa ni apa saja masalah jumpa Rasulullah, minta pada Rasulullah. Tak hujan, minta Rasulullah, ya Rasulullah tempat kami tak hujan, unta kami dah tak bunyi, anak-anak kami dah tak lena. Seorang Badawi mai jumpa Rasulullah waktu hari Jumaat. Rasulullah pun angkat tangan doa, Allahumma asqina ghaisan mughisan ghadaqan tabaqan, sampai habis doa. Sayyidina Anas kata kami tengok tak, dan Rasulullah turun tangan doa lagi, mendung tu. Mendung lalu turun hujan, seminggu hujan tak berhenti. Pak Arab Badui tadi mai balik, ya Rasulullah hujan kerak sangat ni. Habis binatang-binatang dah. Maka Rasulullah pun angkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di seliling kami, hawalaina wala alaina, bukan ke atas kami. Lalu hujan pun turun di sekitar Madinah, tak masuk kota Madinah. Tak ada hujan, minta pada Rasulullah. Tak ada duit pun minta Rasulullah. Ada hutang, minta Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak ada duit nak bayar hutang. Rasulullah selesaikan. Rasulullah ni pemimpin yang menyelesaikan segala-gala masalah umat. Bukan kata masalah besar, masalah ada bisui pun Rasulullah selesaikan. Ada sebahagian sahabat dalam perang, ada bisui kat tangan dia. Dia kata, ya Rasulullah, payah nak pegang pedang. Dia kata, ada bisui. Nak pegang tali kuda pun tak boleh, sakit. Rasulullah kata, mai sini. Rasulullah suruh genggam, suruh buka. Rasulullah hembus, Rasulullah usap, hilang bisui dengan serta-merta. Masalah kecil, masalah besar, semuanya jumpa Rasulullah. Sebab itulah di dalam satu selawat kita baca apa? Alladhi tanhallu bihil unqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Tanhallu bihil uqadu. Kalau ada masalah, ada masalah, tanhallu, selesai, terungkai. Wa tufarriju bihil qurabu. Ada bala-bala yang turun kat kita, maka akan terpecah segala bala-bala tu. Wa tunalu bihir tafarruju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju. Tertunai segala ada hajat. Siapa ada hajat apa-apa, minta pada Rasulullah, tunai hajat. Wa tunalu bihir rawaibu. Ada cita-cita apa, minta pada Rasulullah, terlaksana cita-cita. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Dan kalau tak ada hujan turun, minta istisqa dengan Rasulullah, maka hujan akan turun. Maka selawat ini selawat yang ramai orang baca untuk apabila ada hajat apa-apa. Kita hari ini Rasulullah tak ada, kita tak boleh tengok, kita tak boleh jumpa macam sahabat. Sahabat pernah berjumpa Rasulullah, dengar suara Rasulullah. Kita hari ini apa yang ada? Maka sirah Rasulullah lah pengubat jiwa hati kita. Allah. Maka sebab itulah tiap-tiap maulid Nabi kita buat. Sebab apa? Nak renew, nak refresh balik ingatan kita kepada Rasulullah yang sepanjang saban tahun ni kita selalu lupakan Rasulullah. Maka kita dengar cerita Rasulullah, terubat hati rindu kepada Rasulullah. Kita tak jumpa Rasulullah, kita hanya boleh dengar sirah Rasulullah. Jadi kita kalau ada hajat nak minta siapa pula? Minta kepada Rasulullah dengan perbanyakkan selawat. Bangkit sembahyang malam, selawat banyak-banyak kalau kita ada hajat. Selawat 1000 tak cukup, selawat 2000. 2000 tak tertunai hajat lagi, selawat 3000. Ya. Lagi tak tertunai hajat, selawatlah banyak-banyak. Pasti akan tertunai hajat. Minta ni sungguh-sungguh Allah bagi. Kalau minta main-main takkan Tuhan nak bagi. Kita pun kalau minta kat kawan, kita harap kat main 10 jet. Kawan kita ingat kita melawak, dia tak bagi, betul tak?
Tapi kalau kita, mas, RM10 aku tak ada duit, ulang sampai 2-3 kali, sungguhkah anak duit? Dia pun bagi. Tapi kalau kita fikir dah, mas, RM10 dia tak bagi. Kalau kita buat macam tu saja, minta tak sungguh. Jadi kita kalau ada hajat apa-apa, minta selawat banyak-banyak kepada Rasulullah, akan tertunai hajat. Sebab apa? Di antara kelebihan selawat Rasulullah ni, selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah tunaikan hajat kita. Sama ada Allah tunaikan hajat yang kita minta, ataupun Allah ganti lain yang lebih baik dari yang kita minta, atau Allah bagi lebih daripada apa yang kita minta, ataupun Allah hapuskan dosa kita, ataupun Allah simpan untuk di akhirat. Itu semua pemberian Allah. Kadang-kadang kita minta tak dapat, tapi rupa-rupanya dosa kita habis belaka. Allah buang habis dosa kita, sebab dosa kita banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak dapat. Rupanya Allah hapuskan dosa. Kadang-kadang ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta-minta tapi tak kurnia, rupanya Allah bagi di akhirat kelak pangkat, maqam, tingkatan dan lain-lain lagi lah. Jadi nak panjang pun tak boleh sangat tengah hari kan. Ya. Kalau ikut nak cerita 2 jam 3 jam pun banyak kisah Rasulullah yang kita boleh kongsikan, kita ceritakan. Mukjizat Rasulullah pun tersangatlah banyak. Disebut ulama, ada yang kira sampai 1000, ada yang kira sampai 3000. Bahkan yang kata 3000 tu pun dia kata tidak termasuk mukjizat Al-Quran. Kalau dikira sekali mukjizat Al-Quran, kata ulama, di dalam Al-Quran itu sendiri terkandung 60,000 mukjizat. Banyak di dalam Al-Quran. Sebab tu sampai hari ni kalau kita ada apa-apa, kita baca Al-Quran. Al-Quran ni ubat untuk hati. Dawa'ul lima fis sudur, kata Nabi. Ubat untuk hati. Al-asal dawa'un likulli da'. Asal itu apa? Ubat bagi segala penyakit badan. Al-Quran ubat untuk penyakit hati. Alaikum bisyifa'ain, Nabi kata, atas kamu dengan dua ubat. Pakai 2 ubat ni, Nabi kata. Apa dia? Al-Quran wal asal. Al-Quran dan madu. Banyak-banyak makan madu, rajin makan madu untuk kesihatan, kerana ikut sunnah Rasulullah. Dan juga kita banyakkan baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini, siapa dia yang banyak baca, hati dia akan tenang. Kalau ada rasa stres, rasa tak tenang, banyak baca Quran. Banyak mana? Banyak. Baca banyak-banyak lagi, tak tenang, baca lagi kan? Sebab kadang-kadang penyakit ni lagi kuat penyakit, dos ubat kena lagi tinggi. Kalau demam biasa-biasa, telan sebiji Panadol. Kalau demam luar biasa, telan 2-3 biji. Al-Quran, kalau kita ni stres apa, baca sehari semuka, tak hilang lagi, tu maknanya tak cukup. Kena baca sehari 1 juzuk ke 5 juzuk ke. Itu kalau kita dah sampai penyakit anxiety dan sebagainya, hati memang sungguh-sungguh tak tenang, hati ni memang tak boleh diam, banyak baca Al-Quran. Ataupun rajin dengar Al-Quran, ataupun rajin baca Al-Quran. Pada itu sajalah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.